Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Gempak perkara yang viral sedang hangat diperkatakan di media sosial sahabat-sahabat semua, ya, berkaitan dengan satu berita kononnya Ketua Setiausaha Negara ya disiasat oleh pihak ISPRM. Jadi benarkah semua itu sahabat semua? Ya, ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda, kerana dikatakan ya Ketua Setiausaha Negara ini sedang disiasat. Apakah kenyataan daripada pihak ISPRM berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabat semua? Jadi tanpa buang masa, mari kita ikuti berita ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia sahabat semua, kenyataan daripada ISPRM. Mereka menafikan bahawa siasatan terhadap Ketua Setiausaha Negara Zuki dilakukan. Ya, maksudnya ya apa yang dinyatakan, diviralkan di media sosial itu hanyalah satu berita palsu semata-mata. Jadi ISPRM ulas dakwaan di media sosial Ketua Setiausaha Negara disiasat atas dakwaan memiliki beberapa hartana. Jadi kalau kita lihat secara detailsnya, ISPRM menafikan siasatan terhadap Ketua Setiausaha Negara Zuki Ali seperti yang didakwa di media sosial. Ya, Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki berkata ia palsu dan tiada perkara seperti itu. Pengguna media sosial di platform X yang dahulunya Twitter mendakwah sumber dari pejabat Zuki mengesahkan beliau disiasat melibatkan pelbagai isu. Dalam hantaran itu, pengguna itu menyenaraikan beberapa dakwaan tidak wajar dilakukan Zuki sehingga membawa kepada penyiasatan. Jadi FMT sedang mendapatkan komen daripada Ketua Setiausaha Negara ini, yaitu Zuki. Zuki juga dituduh disiasat oleh ISPRM berkaitan dengan beberapa kes berprofil tinggi selain didakwa memiliki beberapa rumah dan kereta mewah termasuk memiliki banyak hartana. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin Kulangnya sedang disiasat berkaitan pengumpulan wang haram dan salah guna kuasa. Minggu lalu ISPRM mengesahkan pihaknya merakam keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berhubung siasatan dana RM 700 juta diperuntukkan bagi tujuan publicity dan promosi ketika pentadbirannya. Itu antara beberapa perkembangan sahabat-sahabat semua. Jadi jelas dan nyata bahawa apa yang sedang ditularkan oleh individu ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab itu sebenarnya adalah satu berita palsu dan semua itu sama sekali tidak benar seperti mana yang disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya ISPRM sendiri, Azam Baki. Semua itu adalah satu yang tidak wajar katanya. Kerana perkara itu tidak pernah berlaku untuk melakukan siasatan, untuk melakukan apalagi ya menangkap dan sebagainya. Jadi ini antara satu lagi perkara yang sedang dimainkan ya, mungkin ya daripada pihak-pihak pembangkang, mungkin daripada pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan kerajaan hari ini sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi perkara yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan kita adalah berkaitan dengan Tengku Zafrul. Tengku Zafrul sahabat-sahabat semua, ya, yang mana beliau membuat satu kenyataan yang agak panas sebenarnya. Ya, kata ini antara keratan berita yang saya kongsikan kepada kita. Perlukah ISPRM siasat semua entiti kewangan Labuan? Itu antara sindiran pedas daripada Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI juga. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan media ini sekali lagi buat Anda semua. Jadi tanpa buang masa, ya, seperti mana yang dikatakan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz meminta pengkritiknya bersikap rasional berhubung kesan agar dirinya disiasat susulan pendedahan kertas Pandora. Dalam video yang dimuat naik melalui platform X, Tengku Zafrul juga membangkitkan persoalan adakah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM harus menyiasat semua syarikat kewangan termasuk mereka yang bekerja di pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa susulan desakan itu. Katanya adakah mereka mau minta supaya semua pengarah syarikat kewangan Labuan disiasat oleh ISPRM, dan adakah mereka mau tuduh kerajaan Malaysia menggalakkan aktiviti haram susulan penubuhan LIBFC. Dan beliau juga berkata,
Jika Anda semua nak tahu, ada lebih 940 syarikat berdaftar dengan LFSA, antaranya 70 bank dan 237 syarikat insurans. Pedas. Sehingga kini bank-bank di Labuan memiliki hampir 50 bilion aset USD dan syarikat insurans di situ juga mempunyai premium insurans sehingga 1.7 bilion USD. Adakah semua aset ini haram? Katanya. Jadi pendedahan Malaysia kini terhadap kertas Pandora pada 2001 mendedahkan bahawa Tunku Zafrul dinamakan sebagai pengarah Capital Investment Bank Labuan yang telah diperbadankan di Labuan yang menjadi pusat kewangan luar pesisir antarabangsa oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1990 semasa era pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah Perdana Menterinya. Tunku Zafrul seterusnya menyatakan dia sekadar memegang jawatan sebagai pengarah kumpulan dan ahli jawatan kuasa pengurusan eksekutif. Jadi kenapa katanya pengurus jawatan kuasa pengurusan eksekutif Kenanga Holding berhad dari Januari 2009 hingga 2010. Katanya dia tidak memiliki syarikat terbabit, sebaliknya dia dilantik sebagai pengarah syarikat serta anak syarikat Capital Investment Labuan Limited yang adalah anak syarikat Kenanga. Tunku Zafrul melepaskan semua jawatan selepas dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif di Maybank Investment pada tahun 2010. Jadi SPRM telah memulakan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan DAM yang turut juga dinamakan susulan pendedahan kertas Pandora. Pada 8 Januari, Gerakan Menuntut Malaysia Bersih menuntut minta SPRM menyiasat 9 individu terkemuka yang dinamakan kertas Pandora itu, termasuklah Tunku Zafrul. Dalam video yang dimuat naik malam tadi, Tunku Zafrul turut mempersoalkan motif pihak yang berterusan mendesak supaya dirinya disiasat susulan pendedahan kertas Pandora. Jadi Tunku Zafrul turut mengingatkan pengkritiknya bahawa Capital Investment diperbadankan di Labuan yang menjadi pusat kewangan luar pesisir antarabangsa oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1990 sewaktu zaman Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, katanya. Sehingga kini Labuan masih berperanan sebagai pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa di bawah seliaan agensi Kerajaan Labuan Finance Service Authority. Jadi katanya lagi, kertas Pandora merupakan dokumen tanpa nama melibatkan 2.98 terabit file kewangan sulit yang diperoleh oleh konsortium wartawan penyiasatan antarabangsa dikongsi dengan rakan kongsi termasuk Malaysia Kini pada akhir 2021. Kertas Pandora terdiri daripada lebih 11.9 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus amanah atau syarikat cengkerang di kawasan bebas cukai di seluruh dunia. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi agak menarik ya penjelasan daripada Tunku Zafrul ini, sahabat semua. Jadi ramai pihak yang sengaja ya mempolitikkan, menggunakan isu ini untuk menekan kononnya Tunku Zafrul harus disiasat ya. Kenapa tidak disiasat sedangkan Dam Zainuddin disiasat? Itu antara persoalan sebenarnya yang dimainkan oleh mereka-mereka yang menyebarkan berita ini, sahabat semua. Itu dia. Jadi sampai di sini saja, terima kasih. Ya, rupanya apa yang dikatakan sedang diviralkan di media sosial, katanya Ketua Setiausaha Negara Zaki disiasat, itu hanyalah berita palsu, fitnah semata-mata. Terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam pandangan ataupun komen di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.